Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du, alhamdulillah. Terafakkan kesyukuran pada malam ni. Sambung lagi pengajian kita, Kitab Ibanah wal Ifadah. Siapa ada kitab boleh buka kitab, muka surat 78. Pengajian kita hari ini pengajian yang agak penting. Semakin susah lah. Siapa yang dah ada basic, maka sangat-sangat dah ada, maksudnya dah ada basic dengan maksud dah sentiasa mengikuti, sampaikan rasanya macam dah tahu dah semua tu. Semua pelajaran dah tahu. InsyaAllah hari ini dapat pelajaran baru. Bagi yang baru pertama kali, kemungkinan besar dia tak faham apa kita bincang hari ini. Sabar dan teruskan mengaji. Ikuti pengajian bab haid dan istihadah ni secara sistematik. Bukan time ada free baru mula, baru belajar. Tak ada free tak belajar, bukan gitu. Bagi yang first time ke second time ke yang tak faham apa pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita pada hari ini bukan hari ini je, termasuk juga minggu lepas dan minggu lepas satu lagi, adalah khulasah ataupun kesimpulan ataupun samarat, buah kemanisan daripada yang belajar mungkin 2-3 tahun, yang agak memeritkan. Kali ini buah semua. Kemanisan yang kita dapat setelah melalui satu masa yang agak panjang dan agak memenatkan dan susah perjalanan. Ini adalah buah-buahan. Tapi bagi yang mungkin dulu dia tak dapat ikut dengan sempurna, jadi makin lama makin tak faham, kali ini lebih tak faham lagi, maka dia akan lebih berserabut lagi. Mudah-mudahan dia dapat kesedaran supaya untuk ulang balik mengaji, dengan lebih sistematik. Bukan time ada free baru nak belajar. Belajar tak boleh begitu. Alhamdulillah, bawah anjuran Masjid Ar-Rawdah Seksyen U10 Shah Alam, jumpa kita lagi. Kuliah Muslimat. Siang tadi Aqidatun Najin, malam Kitab Ibanah wal Ifadah, yang mana atas anjuran Masjid Ar-Rawdah ni. Dan siapa yang tak kenal, saya selalu sebut Kak Wan Zaharah yang berusaha untuk menjadikan setiap minggu kita ada kuliah. Baik, sebelum kita mula, seperti biasa, mari kita tengok siapa yang masuk awal ni. Hanif Hadi yang masuk awal. Zainur Rafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jasri Johari, cenderung balai
Nur Hafizah Mat Isa, Rotifa Umar, Nur Idris. Alhamdulillah dah sampai dah sambal, tokek sambal. Sampai dah, banyaknya dia hantar. Ini stok setahun apa. Alhamdulillah, kenalah dengan selera. Yang hijaunya ada, yang merahnya ada, masya-Allah. Memang ada bakat untuk menjadi tokek sambal yang terkenal. Alhamdulillah. Rogayah Muhammad Ali, Azmir Nur Hakim, Safia Sabtu, Abang Singa, Nur Azmah Syafi'i, Aila Ismail, Ida Khairan, Syida Ahmad, Siti Nurbila, Hafi Afizan, Rudi, Nozarina Johari, Jasri Smart. Ustaz pakai serban boleh buat tutorial. Benda ni okey je, biasa je, tak ada apa pun. Dia, kami ambil sanad serban. Dia bukannya main belik gitu je. Kadang-kadang memang boleh nak belik gitu je, tak ada masalah, silakan. Tapi ada setengah-setengah orang, termasuklah saya sendiri, kita ambil daripada guru cara tu. Walaupun dah tahu pusing jadilah. Jadi baru dia ada dia punya, apa dia kata, aura kot. Aura boleh kata gitu. Baru ada dia punya keberkatan tu. Keberkatan. Tapi macam mana pun tak ada masalah. Pusing belit aja. Janji jadi, belit-belit jadilah tu. Cuma kalau ada kemampuan, ada rezeki, carilah siapa-siapa untuk minta sanad serban. Puan Marina Tanjung Bidara hadir. Alhamdulillah. Zakaria Sabtu ni orang jauh, Zakaria Sabtu ni, bukan orang Malaysia, luar Malaysia ni. Siti Misliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umul Fazariah, Johor Bahru jelas. Jaafar Harun, Topak, Kelantan. Siti Rahmah, Pucat Alam, Allah, orang dekat. Kamariah Kamaruzaman, Nur Laila, apa lagi, Sami Zulzuliani, Farizah Yahya, Is Murni Ismail, Rotifa Umar, muka 178. Ya. Terus Naim Abdul Allah. Muhammad Asri Zakaria, Aima Ismail, Minur Arsyiha, Ila Abdul Muttalib, Azrin Yaakob, Jasri Johari. Tadilah sebut dah 2 kali yang saya sebut. Siti Esah, Mat Junoh. Allah, boleh jadi bini apa, bini-bini. Allah. Saiful Soleh, cucu Tok Ayah, clear. Gusti Malika Yumna, Masya Allah, ini pun orang luar negara juga ni. Zuria Tajuddin, Wan Intan Ganu, Siti Aminah Adnan ada. Alhamdulillah. Saya duk tunggu nama ni lah ni sebenarnya. Takut rugi. Alhamdulillah Kak Siti Aminah ada. Saya duk tunggu mana ni. Tengok dah ujung-ujung. Alhamdulillah ada juga. Alhamdulillah ada sanad serban Ar-Rifa'i daripada Syekh Fawaz Tobak. Alhamdulillah ni terbaik. Bukan senang, saya tak dapat gitu. Salina Syari, Roszi Zulkhairi, ini juga antara orang yang saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tanpa melegahkan masa lagi, buka muka surat 78. Kita berhenti dekat nota kaki. Kita sedang membahaskan tentang pelajaran bab istihadah yang agak tinggi, agak tinggi.
yang agak payah, yang memerlukan basic yang sangat kuat untuk faham yang hari ini. Jadi saya tidak menjangkakan, tidak mengharapkan ramai orang ada seperti sedia kala. Saya tak menjangkakan. Dapat 50 orang pun dah alhamdulillah. Sebab saya tahu ini adalah perbahasan yang memerlukan basic yang kuat. Mereka tak ada basic yang kuat, dia dengar tak tahu apa, konon-konon faham gitu aja. Nak tinggal rasa sayang tapi tak faham benda. Tu lah, kalau lebih pun saya tak mengharapkan ramai. Tidak. Kerana saya tahu pengajian ni pengajian yang berterusan, yang mana dia dah masuk perbahasan yang susah. Yang susah. Okey, walaupun taklah sesusah fardu kifayah. Tapi susah. Susah. Jadi saya tak mengharapkan ramai, tapi kalau ramai alhamdulillah, masuklah, dengarlah walaupun tak faham pun. Kan? Baik. Kita tengok nota kaki 78. Jadi sebelum kita mula, kita ingat dulu. Kita membahaskan tentang mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah pertama kali. Mumayyizah boleh tamyiz. Bagi yang tak pernah masuk, dia dah kat situ, dia dah jam dah. Okey. Dan kita dah bahas sebelum ni minggu lepas, iaitu syarat tamyiz. Iaitu muka surat 76 tu syarat-syarat tamyiz. Syarat-syarat tamyiz. Iaitu syarat tamyiz tu ada 4. Yang mana syarat yang ketiga paling pening sekali. Syarat ketiga paling pening sekali. Okey. Syarat yang pertama, syarat tamyiz yang pertama. Saya terus sambung ya. Saya tak ulang balik. Tak ulang balik cerita daripada awal. Syarat tamyiz yang pertama, maksud tamyiz adalah kena terang juga. Maksud tamyiz adalah boleh membezakan sifat darah. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Turutan darah hitam, merah, perang kemerahan ataupun coklat, kuning dan keruh, itu turutan dia. Untuk kita faham permulaan ni kira warna dulu. Padahal sedangkan kuat tu banyak lagi maksud yang lain. Apabila berhimpun dua sifat, kuat, merah dan berbau, merah dan tak ada bau, merah dan likat dan sebagainya. Tapi untuk mula-mula faham konsep ni kita ambil color saja dulu. Jadi bila ada color kuat, warna kuat, ada warna cair, warna tak kuat, maka yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Yang dimaksudkan istihadah adalah lebih 15 hari dulu darah tu. Saya cuma sekadar sekali lalu je sebut gitu. Okey. Jadi darah kuat ada, darah lemah pun ada, darah lebih 15 hari. Okay. Maka darah kuat adalah haid dengan syarat. Pertama, lebih 15 hari. Darah yang keluar berterusan lebih 15 hari. Ada darah kuat, ada darah lemah. Untuk mudah kira, kita ambil ada hitam, ada merah. Sedangkan boleh je kita kata ada merah, ada kuning. Boleh je. Ada kuning, ada keruh. Boleh je. Tapi untuk mudah permulaan ni, kita ambil ada hitam, ada merah. Maka hitam kuat, merah lemah. Darah lebih daripada 15 hari. Jika tak lebih 15 hari, tak timbul persoalan istihadah. Jadi apabila lebih 15 hari, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Dengan syarat. Dengan 4 syarat. Dalam kitab Sabilal dia tulis 3 syarat aja. Dalam kitab ni 4. Sebenarnya sama aja. Yang pertama, darah kuat tu, kalau tengok muka surat 76 tu, yang nombor 1 tu, darah kuat tu mestilah lebih 24 jam. Sebab kalau darah kuat tidak lebih 24 jam, kurang 24 jam, darah kuat, macam mana nak jadi haid? Sebab sekurang-kurang haid 24 jam. Tiba-tiba darah kuat kurang 24 jam. Lepas tu darah merah berterusan sampai hari ke-16, 17, 18. Maka memang istihadah. Tapi kalau nak kata hitam tu haid, tak boleh. Sebab hitam tak cukup 24 jam. Kerana itu syarat yang pertama adalah yang kuat mesti 24 jam. Yang hitam mesti 24 jam. Minimum. Yang kedua, darah kuat tu tak lebih 15 hari. Tu syarat yang kedua. Sebelum tu, sekejap. Sebelum undur balik. Syarat satu tadi, habis tu macam mana? Kalau hitam tadi, yang kuat tadi, tak
tak cukup 24 jam. Merah sampai hari ke-16 ke-17. Hitam pula tak cukup 24 jam. Kan maknanya hitam tu tak boleh jadi haid sebab sekurang-kurang haid 24 jam. Tapi dia memang istiadah sebab darah lebih 15 hari. Maka haidnya mengikut adat. Jika dia telah beradat, tapi perbahasan kita bukan beradat, perbahasan kita pertama kali, maka haidnya adalah sehari semalam. Kerana ambil yang sekurang-kurang. Okey. Yang kedua pula, syarat yang kedua, darah kuat tak boleh darah kuat iaitu hitam, janganlah lebih 15 hari. Jika darah hitam lebih 15 hari, katalah 16 hari darah hitam, lepas tu katalah 10 hari darah merah, maka macam mana nak kata hitam tu haid? Betul ada hitam ada merah dan darah lebih 15 hari, cukup syarat. Tapi kalau kita nak kata hitam tu haid, hitam 16 hari, takkan haid 16 hari, sebanyak-banyak haid 15 hari. Maka syarat yang kedua adalah syarat haid juga, iaitu yang kuat tak boleh lebih 15 hari. Habis tu kalau lebih juga 15 hari, hitam 16 hari, merah 10 hari, maka luput syarat tamyiz, istilah yang dipanggil, ataupun tak boleh tamyiz. Maka haidnya adalah mengikut adat. Jika dia pernah beradat, ataupun dia dah kali kedua, ketiga, keempat, ke-100, maka dia pernah adat. Tengok adatnya, adat nak dikira, kita akan bahas akan datang macam mana. Ataupun dalam perbahasan kita mubtadaah, iaitu pertama kali, maka haidnya adalah sehari semalam. 2. Syarat yang ketiga ni kita dah bahas minggu lepas ni. Dah belajar minggu lepas ni. Yang ketiga, yang ini yang susah, yang ini kita akan bincang hari ni yang panjang-panjang ini. Darah lemah itu tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Ini nanti. Sekejap lagi saya nak kena tulis. Okey. Contoh pun kita dah bahas minggu lepas, tapi kita akan bahas sekali lagi ikut nota kaki tu. Jadi saya tangguhkan dulu yang ketiga, syarat ketiga tu. Syarat keempat, darah lemah itu keluar secara berturut-turut. Jika tidak berturut-turut, maka tidak dihukum tamyiz. Maksud berturut-turut tu jangan berselang-seli. Maknanya syarat yang keempat, darah tu tak boleh gini, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, sampai lebih 15 hari. Macam mana kita nak kata haid yang hitam? Kalau haid hitam, merah tu istiadah, lepas tu hitam balik. Ataupun 2 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari hitam, 2 hari hitam, 2 hari merah, sampai lebih 15 hari. Nak kata macam mana? 2 hari yang hitam tu haid, 2 hari yang merah tu istiadah, 2 hari hitam tu haid balik. Oh, mana ada kaedah apa gitu? Maka luput syarat tamyiz juga. Jika darah datang berselang-seli. Okey. Maka darah bila datang berselang-seli, maka luput syarat tamyiz. Tak boleh pakai tamyiz. Dah. Habis tu kembali kepada adat jika dia telah beradat. Tapi perbicaraan kita adalah mubtadaah, iaitu pertama kali dia tak pernah ada adat, maka haidnya sehari semalam. Senang je yang tiga kan, yang 1, 2, 4. Yang ketiga ni iaitu tarik nafas ni, iaitu darah lemah tidak kurang. Bila tidak kurang maksudnya lebih lah. Darah lemah tu lebih 15 hari, 15 malam. Syarat ini diperlukan jika darah berterusan keluar. Adapun jika darah lemah tidak keluar secara berterusan, seperti diakhiri dengan suci, maka syarat ini tidak diperlukan. Baik. Kemudian kita tengok nota kaki 79. Okey. Yang tadi saya akan tulis. Jadi minta perhatian, sediakan catatan, nota pen dan sebagainya. Kalau yang lebih lagi, boleh sediakan plastik untuk muntah nanti, takut pening-pening lawyer mana tahu. Jadi bila macam tu, sediakanlah air semua untuk diminum, air asam, takut lawyer muntah-muntah. Bersedia. Okey. Baik. Allah. Sekejap.
Baik. Sediakan betul minyak angin, paracetamol, ubat batuk, ubat migrain. Sediakan semua. Ubat cair darah. Standby. Baik. Saya terpaksa tulis kecil. Sebab banyak kita nak kat ni. Jadi siapa yang ada telefon, siapa ada telefon, memang ada telefon. Yang tengok tu, kalau boleh buat landscape macam ni ya. Buat landscape macam ni. Baru dia besar. Kalau buat macam ni, dia tak nampak, dia kecil. Cara nak tengok handphone pun saya ajar ni. Kalau lah tak mengaji lagi tak tahulah. Jadi buat landscape ya. Jangan buat portrait. Kalau buat macam ni dia kecil, sebab saya nak tulis kecil ni. Okey, tengok macam ni. Besar sikit. Siapa ada laptop Macintosh ke apa ke, tengok dekat laptop PC. Tengok kat situ. Lagi nampak, lagi clear. Lagi boleh nampak clear. Baik. Yang tadi tu, yang muka surat 3 tadi tu, bukan muka surat 3, muka surat 76, syarat yang ketiga, darah lemah itu tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Syarat ini diperlukan jika darah berterusan. Jika darah tak berterusan seperti diakhiri dengan suci, maka syarat ini tidak diperlukan. Kita tengok syarat yang tidak diperlukan dulu. Yang pertama, kita ambil contoh hitam. Macam mana ni? Okey. Mudah nak kira, nak bunah kira. Kita ambil 5 hari. 5 hari. Darah hitam. Okey. Kemudian darah lemah, iaitu merah. Okey. Saya saja je nak berhenti kejap, nak bagi kepahaman. Kalau berhenti dekat 14, kalau darah berhenti dekat 15, maka haidnya 15 hari. Kalau berhenti dekat 12, walaupun ada hitam ada merah, maka haidnya 12 hari. Berhenti dekat 14, walaupun ada hitam 5 hari, 6 sampai 14 tu merah, maka haidnya 14 hari. Tak dikira ya. Tak dikira jika tak lebih 15 hari, tak nama istiadah. Lebih 15 hari baru namanya istiadah, barulah ikut kaedah kita ni. Selagi tak lebih 15 hari, tak dikira istiadah. Jadi ada hitam, ada merah. Yang mana merah tu berhenti masih lagi dalam lingkungan 15 hari, maka keseluruhannya adalah haid. Kalau 5 hitam 5 merah, haidnya 10 hari. 5 hitam 10 merah, haidnya 15 hari. 5 hitam 11 merah, sampai ke 16 ya, 11 merah, maka maka barulah terpakai syarat tamyiz, iaitu haidnya cuma hitam. Okey. 5 hitam 10 5 hitam 10 merah. Ini hitam 5 je, 5 hari. Ini 10 hari. 5 hitam 10 merah, maka haidnya 15 hari. Kesemua. 5 hitam merah melebihi, dengan maksud 11 hari. Jadi 5 campur 11 16. Maka dah lebih daripada sebanyak-banyak haid. Maka barulah berlaku syarat tamyiz, iaitu yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istiadah. Jika dalam 15 hari tak guna syarat tamyiz, tak guna syarat tamyiz, semua adalah haid. Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari. Okey, cukup. Banyak kali dah ulang tu. Darah berterusan lah 17, 18. Maknanya lebih pada 15 hari. Lebih pada hari ke-15. Maka haidnya adalah hitam saja. Dia panggil boleh tamyiz. Istilah dia panggil boleh tamyiz. Okey. Kenapa boleh pakai tamyiz? Kerana darah berhenti. Tengok ni. Tengok balik muka surat 76. Syarat ini diperlukan jika darah berterusan keluar. Ingat saya suruh dobek. Maksud berterusan keluar ni, darah berterusan keluar ni, maksud dia apa? Berterusan keluar ni.
Seperti adapun jika darah lemah tidak keluar secara berterusan, darah lemah tadi merah tadi tak keluar berterusan, apa masuk berterusan? Masuk berterusan tu 15 hari. Masuk berterusan lebih 15 hari. Jadi adapun jika darah lemah tidak keluar secara berterusan, tak lebih 15 hari, lemah saja. Lemah saja. Kalau hitam campur lemah, memanglah lebih 15 hari. Sebab barulah jadi istiadah. Jadi sekarang ni yang merah saja. Tak lebih 15 hari. Yang lebih 15 hari tu biar dulu. Saya nak biar sebut dulu. Cuma dia kata jika darah lemah tidak keluar secara berterusan, seperti diakhiri dengan suci, maka tak berterusan tu tak lebih 15 hari. Dan diakhiri dengan suci, maka syarat ini tidak diperlukan. Jadi kalau merah ni berhenti diakhiri dengan suci, maka syarat iaitu syarat darah lemah 15 hari tidak diperlukan. Syarat darah lemah 15 hari tidak diperlukan. Dengan maksud tamyiz, hitam adalah haid, merah adalah istiadah. Kalau tak berapa nak faham, mari kita tengok yang ini. Macam mana syarat syarat 15 hari diperlukan. Tengok. Yang ni tak perlukan syarat 15 hari. Sebab dia kata syarat merah, syarat darah lemah mesti 15 hari. Kalau nak jadi haid, kalau nak tamyiz, syarat merah tu mesti 15 hari ke atas. Kalau 15 hari ke bawah tak boleh tamyiz. Seolah-olah gitu. Tapi maksudnya gini. Hitam dan merah, kemudian merah tadi tu berhenti, diakhiri dengan suci, maka haidnya adalah hitam. Tengok ni ni lain sikit. Ini yang tidak diakhiri, ini yang contoh darah darah merah 15 hari. Maksudnya darah lemah itu tidak kurang, maksudnya lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang ni. Ni contoh yang nombor satu. Yang nombor satu ni contoh darah berhenti. Ini contoh darah tak berhenti. Bila contoh darah berhenti ikut tamyiz, iaitu hitam adalah haid, kuat adalah haid, lemah adalah istiadah. Macam mana kalau tak berhenti? Contoh je gini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari hitam. Hitam 5 hari. Kemudian merah. Kita nak ambil yang 15 hari ni. 4 Okey, dah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kat sini darah merah 15. Okey, kalau berhenti di sini ataupun mungkin berhenti di sini darah, maknanya darah sekarang ni dah 15 hari dah merah. Dan kalau kat sini dah 16 hari dah. Kalau 21, tak kisahlah. Dan kemudian berhenti. Contohnya berhenti 20 ke 21 ke 22 ke darah merah berhenti, maka haid tetap hitam juga. Jadi macam mana nak kata yang perlu syarat 15 hari ni? Sebab yang ni tak perlu syarat 15 hari. Yang ni tak perlu. Sebab dia dah berhenti, tak perlu syarat 15 hari. Ya, untuk jadikan ini haid, untuk jadikan darah hitam itu haid, maksudnya boleh tamyiz, ni tak cukup pun 15 hari. Okey, tapi dalam kitab kita kata sekurang-kurang suci mesti sekurang-kurang lemah mesti 15 hari. Darah lemah tu mesti 15 hari. Yang ni lebih 15 hari. Tapi haid hitam juga. Yang ni haid hitam juga. Apa bezanya? Bezanya kat sini. Bezanya jika darah keluar balik. Contoh ni hitam ni. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. 7 hari keluar hitam. Soalan di sini hitam yang ini, bukan hitam yang ini. Ini memang haid dah. Jadi nak hitam ni haid ke tidak? Hitam ni nak jadi haid, syarat dia darah merah mesti lebih, ataupun darah lemah mesti lebih 15 hari. Itu syarat nombor 3. Jadi darah lemah tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Untuk dijadikan sekurang-kurang suci. Ini istiadah lah ni. 15 hari ni istiadah lah. Istiadah. Kenapa? Untuk menjadikan sekurang-kurang suci. Istiadah tu hukum suci.
maka darah hitam ini adalah haid. Sebab apa darah hitam yang kedua ni 7 hari ni haid? Sebab merah dia dah cukup sekurang-kurang. Merah tu maksud yang darah lemah cukup sekurang-kurang. Ya, ni memang haid dah. Jadi syarat yang ketiga sebenarnya untuk hitam yang kedua ni, untuk yang ni, bukan untuk yang ini. Jadi kalau baca darah lemah tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci. Kalau darah lemah tu lebih 15 hari baru boleh tamyiz. Tu maksud nombor 3. Kalau darah lemah tu tak sampai 15 hari tak boleh tamyiz. Ini berhenti. Tak cukup 15 hari darah lemah. Boleh tamyiz juga. Memang boleh tamyiz yang mula-mula. Yang ni tak boleh tamyiz. Contoh lagi. Contohnya yang kata darah lemah tak cukup 15 hari dan darah lemah tak cukup 15 hari. Okey, dan keluar darah hitam. Macam ni pula. Okey, yang contoh yang pertama, darah lemah tak cukup 15 hari tapi dia berhenti. Maka haid, maka boleh tamyiz, iaitu hitam yang pertama adalah haid sebab dia berhenti. Okey, dan darah merah juga tak cukup 15 hari. Okey, yang kedua, darah merah cukup 15 hari. Cukup. Dan darah lepas darah merah cukup 15 hari dan keluar balik darah hitam. Maka hitam yang keluar balik tu adalah haid sebab terpakailah syarat yang ketiga, iaitu darah merah mesti, darah lemah mesti lebih 15 hari, 15 hari ke atas. Macam mana kalau darah lemah tak cukup 15 hari ke atas? Tak cukup 15 hari ke atas darah lemah. Dan lepas tu keluar hitam. Mari kita tengok siapa yang kena. Okey. Contoh macam tadi juga, kita ambil contoh yang sama untuk senang faham. 5 hari hitam, kemudian merah. Tadi merah 15 hari yang atas. Kini kita bagi tak cukup. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekejap, saya sepatutnya baca dulu nota kaki, tapi saya bagi dulu, lepas ni baru baca lah. Sebab sama je. Okey, 15, berapa dah? 15, kita ambil yang ini dulu. Kita ambil ni. Kita ambil di sini dulu. Macam ni dulu. Sekejap lagi saya buat satu lagi contoh. Macam ni. Jadi darah hitam keluar 5 hari pada permulaan macam tadi. Kemudian merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Darah merah cuma 10 hari. Tak cukup syarat ketiga. Lepas tu keluar hitam balik. Kalau darah berhenti, lepas 15 tu darah berhenti, jadilah kes ni yang pertama. Maka haidnya hitam ni memang haid lah. Okey, yang ini okey lah, tak apalah. Keluar macam ni, cuma dia keluar hitam balik. Soalannya, apakah status darah hitam ini? Apakah statusnya? Apakah statusnya? Adakah dia mumayyizah? Ya, dia masih lagi mumayyizah. Jika dia mumayyizah, maknanya ini haid. 5 hari haid. Okey. Cuma ini apa status dia? Apakah status darah ini? Dia adalah istihadah. Darah ini, hitam ini tidak boleh tamyiz. Darah yang kedua tak boleh tamyiz. Tak boleh tamyiz. Maknanya dia adalah istihadah. Itu maksudnya darah lemah tu tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci 5 malam. Syarat ini diperlukan jika darah berterusan keluar. Adapun jika darah lemah tidak keluar secara berterusan seperti diakhiri dengan suci, maka syarat ini tidak diperlukan. Kalau diakhiri dengan suci, syarat tidak diperlukan. Kalau keluar darah hitam balik, maka haidnya adalah hitam yang pertama sahaja. Yang ini istihadah. Okey. Okey. Jadi macam mana hitam ni nak jadi haid? Hitam ni macam mana nak jadi haid? Kena jadi keadaan nombor 2 ni lah. Iaitu merahnya. Darah merah mesti lebih 15 hari ke atas. Maka darah hitam tu adalah haid lah. Tapi yang keadaan ini, keadaan yang ketiga ni, merah tak cukup 15. Maka luput syarat tamyiz. Luput syarat tamyiz macam mana? Yang kedua, kat sini yang luput syarat tamyiz
hitam yang kedua. Yang haid adalah hitam yang pertama. Ini muktamad Imam Nawawi. Walaupun ada khilaf, saya tak ambil khilaf, nanti pening. Satu lagi, jadi darah hitam keluar lepas 15 hari tau. Macam mana kalau darah hitam keluar sebelum 15 hari? Sama juga. Ini pun sama. Saya cuma tulis sekali lagi je. Ini pun sama juga. Iaitu lima hari hitam, kemudian merah. Dekat sini aja. Hitam keluar balik. Hitam keluar balik. Sekarang ni, hitam ni apa statusnya? Adakah dia tambis? Ya, dia tambis. Yang mana tambis? Yang ini haid tambis. Boleh beza sifat darah, ini haid. Yang ini macam mana? Ini pun sama juga. Luput syarat tambis. Ramai pelajar-pelajar salah faham. Yang ini yang dia kata tak boleh tambis. Sebab dalam kitab pun tak sebut begini. Dia sebut secara umum gitu je. Maka dia kata tak boleh tambis. Maka dia ikut adat Allah. Sedangkan yang tak boleh tambis, yang datang hitam balik. Kalau datang balik warna hitam. Tapi kalau lah merah tu lebih 15 hari, darah lemah lebih 15 hari, macam contoh yang ini. Contoh yang ini. Yang ini. Yang nombor 2 ni. Maka bolehlah tambis. Yang mana boleh tambis? Yang depan boleh tambis, yang hitam yang pertama boleh tambis, yang hitam yang kedua pun boleh tambis. Siapa ada soal? Boleh soal ya, siapa yang tu? Tapi soalan yang hitam kedua, isi Allah bagi cukupkan tempoh suci. Bolehlah kata gitu. Tapi soalan yang tak berkaitan ni saya tak jawab lagi. Soalan berkaitan ni je. Okay. Alright. Jadi sebenarnya yang ini dengan ini sama je. Cuma bezanya yang ini hitam datang lebih 15 hari. Yang ini hitam datang masih lagi dalam 15 hari, tapi berterusan lebih 15 hari juga. Saja je nak bagi. Okey. Baik. Ada lagi ni. Ada lagi 4 lagi kot. Kaedah. Berhenti kejap, kita baca balik. Syarah Majmu' Syarah Muhazzab. Baca balik. Baca balik. Saya ada kopi ni, boleh bukan ni. Betul ke? Bukan. Asal jadi gini. Sekejap. Okey, ni dia. Boleh baca? Tamyiz tu apa Ustaz? Maaf baru belajar. Hafizah Abdul Hamid. Ini adalah pelajaran setelah melalui proses belajar lebih 2 tahun ya. Jadi yang baru masuk dengar aja. Sebab saya tak boleh terangkan sebab tamyiz tu apa, pelajaran kalau kita nak ambil darjah 4. Darjah 4. Ini pelajaran tingkatan nak naik tingkatan 2 jadi jauh tu. Jauh. Jadi tengok ajalah dulu. Okey. Tengok siapa ada kitab buka muka surat 78. Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Ni kitab, nama kitab. Setelah kita mengetahui syarat-syarat ini diperlukan, syarat-syarat tamyiz ini diperlukan, timbul pula kemusykilan di kalangan penuntut ilmu pada masalah syarat yang ketiga tadi tu. Darah lemah tidak kurang daripada sekurang-kurang suci. Darah lemah mesti lebih 15 hari. Yang mana ni nak tamyiz ni? Yang darah yang kedua kalau hitam datang balik. Kalau datang balik. Kalau tak datang dan dia berhenti, tak timbul isu. Tak kisahlah darah merah tu kurang 15 hari ke lebih 15 hari ke, tak kisah. Sebab memang darah hitam yang pertama tu adalah haid dah. Okey. Darah lemah tidak kurang daripada sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Syarat ini diperlukan ketika darah keluar berterusan, melainkan jika darah lemah itu berhenti. Dia tak sebut keluar balik hitam. Itu yang jadi susah nak faham.
Patutnya sebutlah. Lepas tu keluar balik hitam kan. Okey. Supaya syarat ini lebih mudah dipahami. Ni satu lagi. Beri perhatian. Supaya syarat ini lebih mudah difahami, ingin kami jelaskan bahawa syarat ini diperlukan pada masalah selepas darah lemah datang darah kuat, seperti kuat yang pertama. Yang inilah, padahal ini nota kaki ni. Kitab Sabit al-Muhtadin pun tak sebut, kitab Ibanah pun tak sebut, kitab kita ni pun tak sebut. Habis ni sebut ni. Yang sebut ni kitab Majmu' Syarah Muhazzab, yang mana Ustaz Zulkifli, terima kasih banyak-banyak kat dia, tolong nukilkan. Sebab tu dia panggil nota kaki. Kalau semata-mata kitab Ibanah, tak boleh kita nak faham yang darah hitam tu datang balik. Kenapa tak disebut? Macam tu juga kitab Sabil al-Muhtadin. Sama juga kitab Bughyatul Tullab. Kebanyakan kitab tak sebut darah. Syarat yang ketiga ni, darah merah ni mesti lebih 15 hari ni tak sebut. Lepas tu datang darah hitam. Dia anggap orang dah faham kot. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zulkifli. Dia bawa datang daripada kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Supaya syarat ini lebih mudah difahami, kami ingin jelaskan bahawa syarat ini diperlukan pada masalah selepas darah lemah datang darah kuat. Kuat, lemah, kuat. Kuat tu datang balik. Darah kuat seperti darah kuat yang pertama. Contoh. Ni mari kita masuk. Contoh. Seorang wanita melihat darah hitam keluar selama 10 hari, kemudian keluar darah merah 14 hari, kemudian keluar darah hitam berterusan tidak kurang daripada 15 hari, maka wanita ini dihukumkan ghairu mumayyizah kerana tidak cukup syarat ketiga. Dia ambil 14 hari dulu boleh juga. Okey. Tapi kita tak ambil contoh ni. Kita ambil contoh kita juga 5 hari hitam, supaya mudah nak faham. Kita ambil contoh yang sama kita. Contoh tadi juga. Jadi yang ini kita kira nanti. Baik, tengok. 4, yang kelima pula saya nak kira. Yang kelima. Apa cerita yang kelima ni? Yang macam ni. Cuma saya tak ambil contoh dia 10 hari ni lah. Tapi nak ambil kaedah tu. Okey. 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Hitam. Kemudian contoh ada tak yang 14 hari? Yang 15 hari ada contoh 15 hari ni. Yang ni 15 hari kan? Ni 15 hari. Macam mana kalau darah tak sampai 15 hari? Mari kita tengok. Hitam. Kemudian merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Darah 12, 13, 14. 14 hari. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hari darah merah. Merah 14. Kemudian hitam balik. Okey. Mana satu nak dulu hitam balik 14. Okey, saya tak nak ikut dia dulu. Saya nak buat cara saya dulu. Okey. Jadi, darah hitam yang kedua keluar ni, kita ambil lah Okey, sekarang ni boleh tambis ke tidak? Dia mumayyizah ataupun tidak? Nak tahu dia mumayyizah ataupun tidak adalah ni kalau merah tak cukup 15 hari ni, merah 14 hari ni. Ingat tu, merah 14 hari. Nak tahu dia mumayyizah ke tidak? Yang mana ni nak tahu mumayyizah? Yang ini. Ni. Sekarang kita bincang pasal ni.
Boleh mumayyiz tak? Fikir sekali bolehlah mumayyiz. Sebab cerita dah lama. Kita dah kat sini, kita tengah nak tentukan hitam ni. Apa cerita? Maknanya hitam ni kita mumayyiz lah. Seolah-olah macam yang lain-lain. Yang ini hitam, mumayyiz, semua boleh. Jadi kita menganggap, ni silap faham ni. Kita menganggap bila dah waktu hari ke-20, 21, 22, 23 ni, ini memang haid lah hitam ni. Sedangkan tidak begitu. Ni syarat yang kedua. Jika nak tahu darah ini boleh tamyiz ataupun tidak, atau bahasa lain hitam ni haid ataupun tidak, tengok darah hitam yang datang balik ni. Sebab tengok darah hitam yang datang balik. Jika darah hitam yang datang balik kurang 15 hari. Hitam ni. Ni. Berapa hari? Dia datang tak sampai 15 hari. Tak sampai 15 hari. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari je hitam. Oleh kerana 6 hitam ni cuma 6 hari, tak sampai 15 hari hitam. Hitam mana ni? Hitam yang datang balik. Datang balik dalam keadaan darah lemah cuma 14 hari, ataupun darah lemah tak cukup 15 hari. Maka dia memberi kesan kepada darah ni. Memberi kesan dengan maksud tu tengok tu. Dengan maksud sebab darah hitam ni lebih. Tengok tu. Seorang wanita melihat darah hitam keluar selama 10 hari, kemudian keluar darah merah 14 hari, kemudian keluar darah hitam berterusan tidak kurang 15 hari, maka wanita ini dihukumkan ghairu mumayyizah kerana tidak cukup syarat ketiga. Cuba tengok tu. 1 sampai 10 hitam, 14 merah, hitam balik lebih 15 hari. Maka lebih 15 hari, maka ghairu mumayyizah. Kejap, saya pening kejap. Ghairu mumayyizah. Jadi haidnya cuma sehari semalam. Tidak cukup syarat yang ketiga. Hari pertama sahaja. Itu kalau mubtadaah. Jadi saya tengok jadi pening. Jangan tengok dulu kitab. Jadi jika tak cukup macam ni. Kalau saya tersilap cakap tadi. Jika darah hitam yang datang tak cukup, darah hitam yang kedua tak cukup 15 hari, maknanya kurang daripada 15 hari, maka dia mengakibatkan darah yang mula-mula ni, mengakibatkan darah hitam ni adalah boleh tamyiz juga. Yang tu dulu. Boleh tamyiz. Pakai tamyiz juga. Dah loading dah ni. Boleh pakai tamyiz juga dengan maksud ini juga haid. Betul. Saya tersilap cakap kot tadi. Ni haid juga hitam. Kenapa ni haid? Kerana darah hitam ni yang datang balik tak lebih 15 hari. Macam mana darah yang keluar, darah hitam ni lebih 15 hari? Yang ni baru saya nak sebut tadi. Yang pergi loading kat situ tu. Okey. Sama juga macam ni. Sama juga. Sebelah, 12, 13, 14, sama juga. Sama, keluar hitam. Ni keluar hitam lama. 1. Okey, yang ini hitam. Ni hitam. Okey, kemudian merah ni keluar 14 hari. Macam tadi juga. 14 hari. Macam tadi juga. Saya nak sebut khilaf, biarlah dulu bab khilaf tu ya. Bab khilaf tu biar dulu Kemudian keluar pula darah hitam. Ini nak beritahu ni. Ni perbezaan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11. Tak cukup. 31. 31 ni bukan hari bulan ya, hari. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 16. Maka lebih 15 hari hitam. Hitam lebih. Hitam lebih 15 hari. Okey, maka bila hitam ni lebih 15 hari, hitam tadi lebih 15 hari ke atas, 16 hari ni, maka dia mempengaruhi. Yang ini, dia mempengaruhi. Iaitu ghairu mumayyizah, macamlah kita. Dengan maksud, jika dia ada adat, maka ikut adat daripada awal. Jika dia tak ada adat, sehari semalam. Macam mana? Inilah. Maka wanita ini dihukumkan ghairu mumayyizah kerana tidak cukup syarat ketiga. Ya? Jadi hukum dia tu, tengok tu hukum dalam tengok hukum dalam yang warna kelabu tu, hukum hari pertama sahaja haid dan sucinya 29. Hari pertama je haid, yang lain 29. Yang itu saya tak nak bahas lagi. Cuma nak bagi tahu, poin nak bagi tahu, hitam ni tak boleh tambis. Tu je nak bagi tahu. Kenapa sehari macam nak kira adat, itu nanti dulu. Jadi saya nak bagi perbezaan dua ni. Saya kecilkan saya kecilkan. Tengok tu. Apa beza yang kelima dan yang keenam ini? Apa beza dia? Apa beza? Beza dia, merah 14 hari sama. Yang lemah, hitam yang kuat sama. 5 hari yang mula-mula, hitam yang pertama. Dan nak selesai dia tamyiz. Yang ini nak selesaikan dia adat. Saya ambil adat lah. Adat, nak selesaikan dia adat. Walaupun kita tak bahas adat, kita bahas muqtada'ah. Tapi muqtada'ah ni Allah, sekali tu, kalau salah pun sekali tu seumur hidup. Jadi saya ambil adat lah. Dia ikut adat dia. Macam mana nak kira adat, siapa yang tak faham tu biar dulu. Cuma nak bagi tahu perbezaan je. Macam mana ini nak penyelesaiannya tamyiz, ini penyelesaiannya adat. Macam mana? Kat mana yang menentukan boleh tamyiz? Ini haid 5 hari yang pertama yang hitam, jadi tak boleh hitam tak jadi haid juga. Padahal sama, tak jadi haid yang hitam yang nombor 6 ni. Masalah 6. Masalah 5, hitam ni jadi haid. Sedangkan hitam 5. Yang nombor 6, masalah 6, hitam 5 juga. Lepas tu datang merah sampai 14 hari merah. Yang ini pun sampai 14 hari juga. Bezanya kat sini. Ni. Hitam yang datang balik tu lebih 15 hari tak? Kalau hitam yang datang balik tu lebih 15 hari, yang hitam yang datang balik tu lebih 15 hari, maksudnya ni, maka haidnya tak boleh pakai tamyiz. Yang mula-mula, hitam yang mula-mula tak boleh pakai tamyiz. Kena ikut adat. Tapi kalau hitam yang datang balik tu, hitam kedua datang balik tu tak lebih 15 hari, maka boleh pakai adat. Maka boleh pakai tamyiz. Iaitu hitam yang pertama. Istilah Arab tu buat pening. Tak ada. Istilah Arab ni memang buat pening, tapi lebih kurang dalam 10 hingga 15 kelas yang pertama saya tak ada sebut istilah pun. Jadi kalau masuk 10 kelas yang pertama ataupun 20 kelas yang pertama, mana ada sebut tambih tak tambih, di mana ada? Tak ada pun. Sebab ini dah tingkatan 1. Takkan nak kata pakcik tu, tingkatan 1 ni, pakcik tu dia ada 3 orang anak lelaki. Lepas tu pula pakcik tu pula dia ada anak lain, perempuan, ada 4 orang anak perempuan. Berapa semua anak pakcik tu? Itu darjah 1 darjah 2 boleh Mana ada pakai istilah. Tapi kalau lah tingkatan 1, takkan nak kata gitu. Maka adalah istilah-istilah yang keluar. Kelakar lah kalau ajar gitu. Jadi ini kelas yang tingkatan. Sebab tu ada istilah.
Istilah Arab tu saya tak sebut pun. Kalau orang mengaji dengan saya awal-awal, 10-20 kelas yang pertama tak sebut langsung pun. Tamyih lah, apa, tak sebut pun. Tak sebut. Malah mubtada'ah, mumayyizah, mu'tadah. Masa saya mengajar 7-8 tahun yang lepas, mungkin permulaan mengajar, mungkin boleh kata-kata 4 tahun pertama mula-mula mengajar tu langsung tak sebut. Sebab first time, pertama kali dah pernah, dia kali kedua, pertama kali kedua, pertama kali kedua. Tiba-tiba yang duk belajar dengan saya tu dia kata, "Ustaz, kalau mubtada'ah macam mana?" Kita kejut. "Aku tak ajar pun mubtada'ah, kau boleh tahu pula." Rupanya dia belajar dengan orang lain. Jadi dia pening dengan orang lain, datang settle ni. Kita tak pernah ajar pun istilah-istilah. Tapi sekarang ajar sebab apa? Saya banyak kali sebut, ini anjuran Masjid Ar-Raudhah. Dah khatam kitab 1 kali, dah buat daurah 2 hari pagi sampai petang 1 kali, masuk balik kitab kedua nak khatam dah. Takkan nak kata adik ada 3 aiskrim warna coklat, ada 4 lagi aiskrim warna putih. Putih tu apa adik-adik? Susu. 3 campur 4, semua ada berapa adik-adik punya aiskrim? Agak-agak lah weh. Agak-agak lah, takkan nak kata gitu. Kita mengaji dah tinggi. Sebab tu saya sebut istilah. Dulu tak jumpa. Jadi sebab tu saya banyak kali sebut. Dengar aje. Kalau nak tu, tengok yang lepas-lepas. Masa zaman saya muda-muda gitu. Siapa ni, ramai orang kata waktu tu garang. Sekarang ni tak garang. Waktu tu garang. Dan tak ada tulis-tulis ya waktu tu. No tulis-tulis. Main tangan gini. Cucuk langit. Waktu tu. Okay. Itulah perbezaannya. Untuk perbezaan dua ni, masalah 5 dan 6 adalah darah hitam yang datang balik. Darah hitam yang datang balik. Okey. Darah hitam yang datang balik tu, darah hitam yang datang balik tu jika lebih 15 hari, maka dia mengganggu hitam yang awal-awal. Patutnya dah memang tambih dah ni, dia ganggu sebab dia lebih 15 hari. Faizah, saya duk tunggu juga nama ni. Alhamdulillah ada juga. Okey. Jadi kalaulah hitam yang datang balik tu tak lebih 15 hari, dia tak ganggu tamyiz ni. Okey. Ini kalau merah 14. Macam mana kalau merah 15 pula? Siapa yang follow betul-betul, dia kata, "Ustaz dia cerita satu-satu." Ya, memang satu-satu. Yang ketujuh. Sama macam tadi juga, sama macam masalah 6. 5 hari hitam, sama. Kemudian merah 14 kan? Kali ni 15. Merah 15. Merah 15, lepas tu hitam, kan dah cerita kat sini. Mana? Kat sini. Ni kan, masalah yang kedua kan 15 hari. Merah. Ini lain sikit. Yang ni lain sikit. Iaitu darah hitam yang keluar balik. Darah hitam yang keluar balik. Alamak, macam mana? Tak apalah. Darah hitam yang keluar balik tu lebih 15 hari. Ni yang nak cerita ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masuk 16. Darah berhenti. Maknanya hitam yang kedua adalah 16 hari. Maknanya 15 hari itu lebih 15 hari lah. Poinnya lebih 15 hari. Dan merah juga lebih 15 hari. Ataupun 15 hari ke atas. Minimum lah 15 hari. Macam mana pula? Saya ulang balik. 7 yang ni, masalah 7, tengok masalah 2. Macam nak sama kan? Masalah kedua. 1 sampai 5 hitam.
Dan 15 hari ataupun lebih lah, nak buat 16 hari, 17 hari istiadah yang merah ni tak ada masalah. Kemudian hitam datang balik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari, iaitu kurang 15 hari yang datang balik. Maka penyelesaiannya adalah hitam yang pertama, boleh tamyiz. Hitam yang pertama adalah haid. Hitam yang kedua adalah haid kitaran yang kedua. Kan? Kitaran kedua lah, sebab haid, sebab merah dah ataupun yang istiadah yang menggantikan suci itu dah 15 hari. Maka boleh ganti suci. Maka yang datang balik ni haid yang kedua. Ni haid pertama. Kan? Apa beza dengan yang tadi? Yang masalah yang tadi tu. Masalah tadi hitam ni lebih 15 hari. Lebih 15 hari ni 16 hari Jadi macam mana? Adakah mengganggu ketamyizan ni? Ketamyizan tu. Adakah mengganggu tamyiz ni? Tak ganggu. Iaitu ini tetap haid juga. Sedangkan kalau kita tengok ni, masalah yang ke-6 ni, tengok masalah yang ke-6. Dengan datangnya hitam 16 hari, dia mengganggu tamyiz yang pertama. Tak boleh tamyiz lah. Maknanya haidnya bukan 5 hari. Haidnya ikut adat. Ni. Sebab dia ganggu dengan 16 hari, dia ganggu. Tapi kenapa dia ganggu? Sebab ni. Sebab darah merah, darah lemah tak sampai 15 hari, 14 hari aja. Oleh kerana darah lemah hanya 14 hari sahaja, maka darah hitam yang datang 16 hari mengganggu. Mengganggu hitam yang pertama, menyebabkan tak boleh tamyiz. Luput syarat tamyiz. Yang ini tak ganggu, tidak ganggu. Sebab merah 15 hari. Maka yang ini selesaikan dia-dia aja. Dia-dia aja. Macam mana nak selesaikan dia-dia aja ni? Ni, saya nak selesaikan. Selesaikan haid biasa. Jadi maka dia adalah istiadah. Ini adalah istiadah semua. Istiadah semua. Istiadah semua. Sebab tak boleh nak pakai tamyiz yang ini, hitam ni. Tak boleh nak pakai tamyiz. Maka nak pakai apa? Tak boleh pakai tamyiz lah. Ini. Penjelasan seterusnya nanti dulu, panjang. Setakat tu dulu. Cuma nak bagi tahu, dengan datangnya 16 hari hitam yang kedua tidak mengganggu tamyiz yang pertama. Sebab istiadah merah 15 hari. Tak ganggu. Habis tu macam mana? Ini masuk bab lain Ini kata 4. Contoh 7 hitam yang kedua tak tamyiz, guna adat hitam yang pertama. Kalau hitam yang kedua 7, dah bagi tahu dah tadi yang ini. Alahai, ini bukan ni. Ni tadi. Yang contoh nombor 5. Ni. Saya bagi contoh. 15 hari je. Kalau 15 hari, bukan. Macam mana? Kalau hitam yang kedua, contoh 7 hitam yang kedua. Nak tahu kalau hitam yang kedua tu 7, tu soalan dia. Tu contoh ayah. Kalau 7 hitam yang kedua, nak buat apa? Kena tengok juga yang merah tu berapa hari, yang lemah tu berapa hari sebelum hitam yang kedua tu. Jika yang lemah tu lebih 15 hari, baru datang hitam, dan hitam pula tok ayah kata 7 hari, cucu tok ayah kata 7 hari, kan? Tapi yang lemah datang tu lebih 15 hari, maka 7 hari yang kedua tu adalah haid kitaran yang kedua. Boleh tamyiz. Dan hitam yang pertama adalah haid juga kitaran yang pertama. Tapi kalau yang lemah tu tak cukup 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari, tak cukup 15 hari, datang balik hitam 7 hari, maka yang hitam kedua tu tak boleh tamyiz. Hitam yang pertama tak diganggu, dengan maksud boleh tamyiz. Hitam yang pertama adalah haid. Understood? Macam ikut adat tu maksud kebiasaan datang haid kan? Itu dajah akan nanti. Tak masuk, bukan? Adat tu, apa maksud adat? Maksud adat tu tak masuk lagi. Tak masuk lagi dalam kitab kita. Tak masuk lagi. Jadi sabar dulu, adat tu macam mana? Tapi bukan adat tu yang dah biasa dah. Dah biasa. Tu bukan.
Yang dah biasa, yang selalu dah macam tu je. Bukan yang tu. Adat tak masuk lagi. Jadi ambil yang tu dulu. Nak macam mana susunan kitabnya begitu dah. Kalau saya ngajar dulu tak guna gini. Saya akan cerita adat siap-siap. Tapi kitab kita macam mana? Okey. Kalau tengok contoh dalam kitab kita tu, contoh yang kedua tu, contoh yang kedua dalam kitab kita tu, tengok contoh yang kedua tu. Berbeza dengan masalah jika darah kuat kurang 15 hari. Contoh, ia melihat darah hitam 7 hari, kemudian merah 7 hari, kemudian hitam 7 hari. Hitam 7 hari yang kedua tu. Maka wanita ini mumayyizah. Mumayyizah yang mana ni? Mumayyizah yang 7 hari pertama. Kerana syarat ketiga tidak diperlukan. Disebabkan darah yang hitam yang akhir kurang daripada 15 hari. Yang 7, darah hitam yang 7 yang datang balik tu, 7 hari tu. Maka dia tak mengganggu pun tambis yang pertama. Dia cuma mengganggu hitam yang kedua je. Maksudnya tak boleh tambis. Itu adalah istihadah. Apa macam? Ada yang dah muntah hijau ke belum? Saya dah nak kena berhenti lah. Alah Ustaz, kat belakang saya ni ada 5 anak dara. Dengar nak belajar, semua menangis ni. Lah, kalau nak belajar bukan masuk kelas ni. Ini university. Ni masuk U. Settle lah SPM, cukup kredit dulu. Kredit nak kena masuk bab ni, kredit BM, BI, Bahasa Arab. Dia ada kredit dia dulu. Nak kredit ni kena masuk darjah 1 sampai darjah 6. Baru boleh masuk tingkatan. Lepas tu masuk baru baru tak pernah belajar. Tiba-tiba masuk tingkatan 1, lepas tu menangis. Sebab tak faham cikgu cakap apa. Masuklah darjah 1 dulu. Sebab tak pernah belajar kan. Masuk darjah 1 dulu. Kemudian dah faham masuk darjah 2. Dah faham masuk darjah 3 sampai darjah 6. Kemudian baru masuk kelas ni. Bukan action. Masya Allah. Dia kata aku action pula. Bukan action dah. Mentang-mentang lah dia dah bagi sambal. Dia cakap action. Memang sangat keras. Oh, kelakar. Yang ni kelakar. Ini cari balas sungguh ni. Okay. Macam ada pening sikit tadi. Nak kena berhenti dah. Saya tak boleh sambung. Kalau saya sambung contoh aplikasi, jawabnya mau demam 3 hari 3 malam. Aduh, hai. Dia tahu UPSR pun tak lepas lagi. Pergi masuk universiti, lepas tu nangis. Tak akan nak ulang. Allah. Ini malam lain macam lah. Allah, ya Allah, ya Allah, sabarlah ya Allah, sabar. Okey, kita berhenti kat muka surat 79. Kelakar. Kelakar. Aduh, ya Allah. Jadi ada apa-apa soalan ke kita boleh tengok? Sebab tu saya kata sediakan siap-siap. Allah. Kalau nak tengok nota tadi, saya boleh bagi sebelum saya nak padam dah nota ni. Jadi saya akan bagi nota ni. Mubtada'ah mumayyizah. Boleh tengok. Macam mana ni? Okey. Oh, silap. Okey, ini yang awal-awal. Masalah pertama, dia ada khilaf sikit kat sini. Tapi saya tak sebut yang khilaf tu ya. Masalah pertama, masalah kedua, 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Okey. Cukup. Allah. Allah.
orang yang dia tidak melalui, dia tak merasai macam mana keperitan dalam mengajar, nak menggunakan bahasa, kelajuan perkataan yang keluar untuk nak mudahkan orang faham, dia tak akan tahu perasaan ini. Ingat, senang. Berapa ramai yang belajar dengan ramai guru sekalipun, guru hebat macam mana sekalipun, ramai sangat yang berhenti separuh jalan. Berhenti separuh jalan, sangat ramai. Saya pernah satu kelas tu 300 orang, khatam 30 orang. Satu kelas tu 300 orang mula-mula yang 5 kali yang permulaan, 5 kali pertama. Selang 2 tahun lebih habis khatam kitab, 2 tahun lebih. Khatam kitab tu 30 orang. Dalam 30 orang yang tinggal itu, buat periksa, cuma 3 orang aja yang bolehlah lulus. Syahid 270 orang dalam perjalanan untuk berperang. Syahid dalam perjalanan, tak sampai lagi, tak perang lagi, dah 270. Ketika dah sampai ke tempatnya, yang berjaya 30. Dalam 30 tu, lepas buat periksa, 3 orang je yang macam ni dia. Bolehlah. Bukan. Bolehlah. 3 daripada 300. Nak senang. Nak mengajar tu mengajar. Tu antara tu. Dr. Rohaila dah masuk. Saya nak tengok juga nama dia. Tak keluar nama dia. Tu keluar juga nama dia. Dia antara orang yang awal di satu tempat. Shah Alam. Di Shah Alam, melihat sendiri fenomena itu berlaku. Daripada ramai, makin kurang, last sikit. Tapi pelajaran ataupun kelas ustaz-ustaz lain yang menceritakan tentang agama juga, sampaikan tak boleh buat dalam dewan, terpaksa buat keluar sebab ramai penuh. Kerana mereka memberi harapan. Harapan. Jangan risau. Lambat bertaubat pun tak apa. Biar kita lambat. Saya punya ayat biasa apa dia? Better late than never. Lambat tak apa, janji ada juga. Teruskan. Serah pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan. Mudah-mudahan. Masuk kelas saya kena katuk. Ketum. Mana tak lari. Ini salah. Salah lagi. Macam ni. Ini salah lagi. Macam ni yang betul. Pening je. Mana orang tak lari. Tapi ilmu tu lah dia fardu ain. Itu dah habis mudah dah. Bahasa yang paling mudah dah. Ada bahasa yang lagi susah kalau kita tengok guru kita mengajar yang lain-lain. Ini habis mudah lah. Masih lagi berlaku. Ke nak saya bagi harapan palsu juga? Boleh. Tak faham tak apa, puan-puan. Puan-puan pun dah tak lama dah nak menopause. Jadi tak faham pun tak apa. InsyaAllah banyakkan baca Quran. InsyaAllah Allah ampun. Nak? Boleh? Nak harapan palsu boleh? Saya sorry ya, tak bagilah harapan palsu. Ya Allah, yang tadi saya dah tergelak sampai terbatuk-batuk sekarang. Okey. Tengok soalan-soalan apa yang ada. Saya rasa tak ada soalan kot. Ustaz, darah lemah yang Ustaz ajar tadi boleh makna sama dengan nakak iaitu suci. Jangan marah. Betul. Soalan betul. Yang ni betul, Wak Intan. Boleh dikatakan darah lemah tadi istiadah. Sebab ada yang kuat, ada yang lemah. Maka kuat adalah haid, lemah adalah istiadah. Istiadah tu diistilahkan suci lah. Sebab memang istiadah tu suci. Dengan maksud wajib sembahyang kan istiadah. Maka ianya suci lah. Jadi boleh kita nak istilahkan gitu. Tapi tak boleh kata nakak sebenarnya. Nakak tu tak ada darah. Cuma maksud sama. Iaitu nakak kena sembahyang, istiadah kena sembahyang. Tu boleh. Jadi bila istiadah ada kuat, ada lemah, darah lebih 15 hari, maka yang lemah itu adalah istiadah dengan maksud kena sembahyang, dengan maksud macam suci, dengan maksud macam nakak. Bolehlah kalau gitu.
Maksud saya bagi contoh ketujuh, hitam, darah hitam pertama haid. Dan darah hitam yang ke apa ni? Contoh bagi saya contoh ketujuh, okey, contoh ketujuh. Darah hitam pertama haid, darah hitam ke apa? Kedua yang lebih 15 hari tak boleh tamyiz. Maka kembali kepada adat, iaitu hitam yang pertama. Pasal tu saya kata relax dulu cucu tak ayah. Allah, ini advance sangat dah. Okey, maka kembali kepada adat, iaitu hitam yang pertama dah adat. Oh tidak. No. Bukan gitu dah. Maka kembali kepada adat, iaitu hitam yang pertama adat, hitam yang kedua boleh dihukum haid kerana telah didahului dengan darah merah 15 hari. Dihukum suci, betul tak? Tapi darah hitam yang kedua tu ikut adat. No, bukan gitu. Okay, panjang lagi. Let lu. Bukan ambil hari pertama tu sebab dah 15 hari. Hari pertama tu boleh ikut adat lah, iaitu 5 hari. Kalau adat dia 5 hari. Oh, bukan. Ini dalam perbahasan tamyiz. Bukan gitu. Saya faham. Tetap mencuba walaupun salah. Saya faham. Tapi kalau dah faham sampai tahap itu, cucu tak ayah ni, terbaiklah. Kalau boleh faham, boleh follow sampai ke sini, terbaiklah. Tak sia-sia cucu tak ayah. Terbaik. Ustaz, tapi bukan gitu salah ya. Jadi mana yang dikira haid dan kena start mandi wajib? Oh, itu nanti dulu. Kalau hitam yang pertama lebih 5 hari, macam mana pula? Kalau hitam yang pertama lebih 5 hari, tak kisahlah hitam pertama tu berapa hari pun. Tu contoh aja, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari. Tak kisah. Janji hitam tu jangan lebih 15 hari. Jadi tak ada masalah berapa hari pun, lebih 5 hari. Cuma nak kena mandi wajib nanti dulu. Itu ni. Itu muka surat 79 akan datang. Kan saya kata tangguh dulu. Ini nak mandi bila, nak buat macam mana tu nanti dulu. Adakah kena mandi hari ke-6? Sebab hari ke-6 tu kan istiadah. Saya masukkan balik ni. Contoh-contoh tadi ni kan. Contoh, kita ambil contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama, hitam, lepas tu merah berterusan. Haid adalah hitam. Hari ke-6 adalah istiadah kan? Contoh yang pertama tu. Adakah nak kena mandi hari ke-6? Bukan gitulah. Habis tu istiadah kenalah mandi. Bukan. Sabar dulu. Nanti. Okey. Yang ini pula. Yang kedua ni. Jadi darah dah keluar beberapa hari, maka 5 hari yang pertama adalah haid ni. 5 hari yang pertama adalah haid. Contoh yang kedua. Maka kena mandi hari ke-6 lah. Bukan. Ini cuma cerita ni haid, ni istiadah saja. Yang contoh nombor 3. Ini haid. Yang ini semua istiadah. Ini pun istiadah. Jadi oleh kerana ni istiadah, kena mandi hari ke-6. Bukan. Saya bayar ni. Contoh yang keempat. 5 hari haid. Hari ke-6 istiadah sampai seterusnya. Maka kena mandi hari ke-6 ke? Bukan juga. Yang ni juga. Ni pula. Oleh kerana darah datang tu, yang darah yang kedua tu lebih 15 hari. Darah kedua tu lebih ke? Sekejap. Darah kedua tu tak lebih 15 hari, maka boleh tamyiz. Maka hitam yang 5 hari adalah haid, ini adalah istiadah. Maka kena mandi kat sini ke sebab istiadah? Bukan. Semua bukan. Semua bukan. Bukan. Tapi saya faham soalan tu. Bukan. Jadi macam ni nak buat? Tak masuk lagi. Baru akan datang akan masuk. Ustaz, bagi full nota, bagi full. Macam mana bagi full? Kecil ambil kantar pembesar. Full. 1, 2, 3. Alright. Allah. Rasa macam baru je start. Tiba-tiba tengok dah jam 10.40. Itulah. Okey, tak ada apa-apa. Memang tak ada soalan pun. Semua pening. Nak ada soalan macam mana? Okey. Cara rekod. Nak jadi kena ready. Kena katok tahan maki.
Mana lagi? Alright. Wallahu alam. Alamak, ada lagi. Ini tak boleh, ni kena jawab ni, orang lama ni. Kalau ustaz bagi contoh 15 hari, confuse lah sebab hari ke-15 tu masih termasuk sebanyak-banyak haid. Cuba bagi contoh ke-16. Kalau ustaz bagi contoh 15 hari, confuse sebab sebanyak-banyak haid. Ni cerita apa ni? Siti Aminah. Kak Siti, cerita apa ni? Cerita apa ni? Kalau ustaz bagi contoh 15 hari apa? Hitam ke? 15 hari merah ke? 15 hari apa? Nak tanya soalan Sat, ustaz naik angin pula. Tanya je lah. 7 minit lagi saya stop lah. Pukul 11. Nak tunggu Kak Aminah, Kak Siti Aminah mesej apa benda? Maksud 15 hari apa? Ustaz bagi contoh 15 hari. 15 hari apa? 15 hari hitam. Mana ada 15 hari hitam? 15 hari apa? 15 hari merah. 15 hari apa? Confused sebab hari ke-15 tu masih termasuk sebanyak-banyak haid. Benda. Tu yang ustaz kata dulu orang tak boleh solat sampai 45 hari. Ada. Itu akan datang, tak masuk lagi. Memang ada. Maksimum seorang perempuan boleh kalau tak semayang, malah haram semayang 45 hari berterusan maksimum. 15 merah tu. Oh, bagi contoh 16 hari lah. Kenapa pula jadi confused? Sebab hari ke-15 tu masih termasuk sebanyak-banyak haid. Kenapa pula masih termasuk sebanyak-banyak haid? Tak. Apa ni mana ada masuk sebanyak-banyak haid? Apa benda pula? Cuba tengok. Kalau lah nak kira, saya ambil warna biru. Sebab muka dah biru. Okey. Mana ada bagi contoh merah 15 hari? Mana ada? Sebanyak-banyak haid sini. Sini sebanyak-banyak haid. Darah berterusan. Mana ada? Yang merah ni. Merah 14. Sebanyak-banyak haid dekat sini lagi. Sebanyak-banyak haid. Jauh. Sebanyak-banyak haid kat sini. Sebanyak-banyak haid kat sini. Apa cerita? Kenapa pula kata gitu? Tak faham. Kenapa pula jadi confused? Sebab sebanyak-banyak haid dah ketinggalan lama dah. Ke dari segi nak kena mandi bila tu? Nak kena mandi bila tu nantilah, bukan sekarang cerita dia. Mana ada? Sebanyak-banyak haid di sini. Di situ duduk. Tengok yang saya garis biru tu semua sebanyak-banyak haid. Mana ada merah tu 15 hari? Apa benda sebanyak-banyak haid? Tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Kalau dari awal sampai hari ke-9 dalam merah je ustaz, kira haid tak? Tak boleh lah cakap gitu. Saya tak tahu cerita apa tiba-tiba tengah-tengah. Dari awal sampai hari ke-9 darah merah. Apa benda pula ni? Cerita apa pula ni? Contoh 7. Cakaplah contoh 7. Contoh 7 darah merah. Contoh 7 darah merah. Okey. Contoh 7 darah merah sehari, 2 hari. Apa pula sebanyak-banyak haid? 3 hari, 4 hari, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa bendanya? Merah tu. Sekali hitam ni jangan lupa kat sini. Apa bendanya? Macam mana boleh jadi keliru? Nak kata merah ni haid. Mana boleh kira sebanyak-banyak haid? Bukan kira daripada sini. Bukan kira bermula daripada sini. Dia kira bermula daripada sini. Mana sebanyak-banyak haid kat sini? Asal lah nak kira kat sini. Sebab memang hitam ni awal-awal lagi boleh tu. Tamis. Tak boleh faham lagi apa masalah dia tu. Apa masalah confuse kat mana? Yang ketujuh ni. Kenapa pula dah 15 hari? Sebanyak-banyak haid apa bendanya dah tak ada cerita dah, sebab dah memang daripada awal. Daripada awal dah kira satu ke sini, sini dah sebanyak-banyak haid. Nak kira sini apa? Memang tak ada apa-apa. Tak faham. Don't understand lah. Contoh nombor 4.
Bukan, salah faham tu Ustaz. Apa benda? Tulislah elok-elok. Contoh nombor 4, boleh tak kita kata gugur syarat tamyiz kerana darah datang berselang-seli dalam lingkungan 15 hari sebanyak-banyak haid? Contoh nombor 4 yang mana? Contoh nombor 4 saya ke contoh nombor 4? Contoh nombor 4. Sekejap, contoh nombor 4. Contoh nombor 4. Okey. Darah besar. Boleh. Tak boleh. Sebab contoh nombor 4 ni dia, haidnya adalah tamyiz 4 hari. Kalau darah berselang-seli, gugur syarat tamyiz. Contoh nombor 4 ni. Gugur kalau berselang-seli darah, gugur syarat tamyiz. Ini tak gugur. Tak gugur hitam yang ini. Yang ini gugur lah. Yang ini memang tak boleh pun. Hitam yang kedua. Yang ini. Macam. Yang ini boleh tamyiz. Yang mula-mula ni. Okay? Alright, apa macam? Rasanya tak ada apa-apa dah. Astagfirullah, ngantuknya. Tidurlah Abang Singa. Singa kan suka tidur. Cukup masa dia datang makan. Cuba fahamkan nak tengok video ustaz yang lama-lama. Mesti kena tengok. Esok ada kelas tak? Hari-hari ada. Cuma tajuk apa, kitab apa je. Yang esok apa? Idaman Penuntut kot. Bab apa saya tak ingat lah. Tapi hari-hari ada. Saya rehat hari Rabu aja. Tapi hari Rabu pun sekarang pun dah ada orang dah ambil dah pula 2-3 Rabu. Jadi esok adalah. Allah. Kita tangguh dulu ya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tinggal ni saya sajikan dengan pengiraan tadi supaya lebih menghilangkan pening.